Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Bertemu kembali bersama Cikgu Jihah dalam kelas Pendidikan Jasmani. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari Unit 6 mengejar juara dan berfokuskan pada litar lumba. Okey, kita pada hari ini standard pembelajaran yang akan kita pelajari berlari berritma melepasi beberapa halangan secara berterusan. Yang kedua, menentukan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasi halangan secara berterusan. Okey, murid-murid tahu tak apa itu larian berritma? Siapa tahu apa itu larian berritma? Okey, baiklah. Cikgu bagi tahu dulu, okey? Apa itu larian berritma? Larian berritma ialah berlari dengan langkah yang sama pada jarak tertentu untuk melepasi halangan yang ditetapkan. Dalam olahraga, larian berritma ni sangat diperlukan bagi acara lari berpagar. Okay, kebiasaannya untuk acara lari berpagar ni, atlet akan melepasi halangan selepas 3 kali larian saja. Tapi, ada tapi dia, hanya bergantung pada tubuh badan ataupun saiz badan atlet tu sendiri. Okey, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut kenapa saiz badan atlet mempengaruhi larian larian berpagarnya. Okey, baiklah, cikgu nak semua buka buku teks pendidikan jasmani muka surat 38. Okey, ejaan jasmani ni jangan ikut salah ya. Buang A ni. Jasmani, bukan jasamani. Maaf. Okey, muka surat 38. Okey, jom kita baca apa pelari pertama ni cakap. Pelari pertama ni cakap, saya perlu mengekalkan kelajuan larian untuk mendapatkan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasi halangan. Okey, daripada tadi kan cikgu cakap apa itu tekal, ni pun ada dia cakap tekal. Okey, apa sebenarnya maksud tekal tu? Okey, tekal ialah bermaksud konsisten ataupun tetap ataupun sama. Okey. Jadi pada situasi ni, untuk mendapatkan jumlah langkah yang sama, bagi mendapat jumlah langkah yang sama bilangannya, pelari perlu mengekalkan kelajuan larian. Jadi, tak bolehlah 20 meter lari laju, 20 meter lari perlahan. Tak boleh. Dia kena kekalkan kelajuan larian. Okey, jom kita tengok pula apa pelari nombor 2 ni cakap. Rakan saya memerlukan 4 langkah untuk melepasi halangan. Saya hanya memerlukan 3 langkah kerana langkah saya besar dan saya berlari laju. Okey. Ya, sebenarnya jumlah langkah yang tekal bagi setiap orang, bagi setiap atlet adalah berbeza. Jumlah langkah yang tekal adalah bergantung pada jarak langkah dan kelajuan larian atlet itu sendiri. Sebagai contoh, pelari perlu tekal dengan jumlah langkah berdasarkan kebiasaan langkahannya dan kelajuan lariannya. Alright. Yang seterusnya, jom kita baca apa pelari nombor 3 cakap. Pelari nombor 3 cakap, saya mesti mencuba mengatasi semua halangan dengan pantas. Oleh yang demikian, jom kita dapatkan informasi. Okey, langkah yang besar akan menyebabkan jumlah langkah di antara halangan berkurangan. Sebab lebih bila kan dia cakap langkah yang besar akan menyebabkan jumlah langkah di antara halangan berkurangan. Jadi bila buka langkah besar, lagi kuranglah langkah yang diperlukannya untuk melepasi halangan tersebut.
Okey, antara faktor yang menyebabkan langkah yang besar termasuklah ketinggian atlet dan juga kelajuan langkah larian. Jadi, yang inilah cikgu cakapkan, yang cikgu cakap kat depan tadi, saiz tubuh badan atlet tu mempengaruhi langkah lariannya. Sebab kalau orang yang lebih tinggi, dia akan ada kaki yang lebih panjang. Bila kaki dia lebih panjang, langkah dia tu akan lebih besar. Bila langkah dia akan lebih besar, jadi jumlah langkah besar, jadi jumlah langkah untuk dia melepasi halangan tu makin berkurangan. Faham tak? Kiranya orang yang lagi besar, kaki lagi panjang, dia berlari dengan laju, jumlah langkahan dia akan berkurangan. Dia akan jadi lari lebih laju. Okey, apabila kelajuan larian bertambah, jarak langkah juga bertambah. Okey, tadi kan cikgu ada cakap lari berhalangan. Larian berikman juga macam dia melatih dalam larian berhalangan. Jadi larian berhalangan, atlet perlu memiliki kepantasan berlari disertai kebolehan melepasi halangan. Biasanya halangan kat sekolah kita akan gunakan pagar. Kalau yang lebih kecil tu kita guna hurdle dengan lancar dalam masa yang sama, paling minimum di udara. Okay. Kelancaran pergerakan larian semasa berada di antara pagar dipanggil sebagai ritma. Okey, lari berhalangan. Acara balapan iaitu lari pecut tetapi menggunakan pagar sebagai halangan. Contoh acara lari berhalangan ialah 80 meter lari berpagar bagi sekolah rendah, 100 atau 110 meter berpagar untuk 13 tahun ke atas. Dan alatan yang digunakan ini kita panggil pagar. Hurdle ni, bukan yang ni, hurdle ni lebih kecil daripada pagar. Okey, larian antara pagar. Bilangan langkah larian antara pagar hendaklah tekan atau sama. Sebab tu cikgu cakap tadi ritma. Penting. Dia perlukan 3 langkah untuk 1 lompatan. Dia kena tekan, kena sama, kena konsisten. Okey, biasanya hanya memerlukan 3 langkah sebelum melepasi halangan. Berlari lurus dan mata mestilah melihat pagar di hadapan. Okey, tips lari berhalangan dan lari beritma. Okey, untuk dapatkan tips untuk kita dapatkan ritma. Untuk dapatkan ritma yang konsisten, yang tekan. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu membuat latihan beritma. Macam mana tu? Macam mana ia akan membantu pelari membina ritma untuk membantu setiap pelari membina langkah yang seragam ketika berlari di antara halangan. Dan yang terakhir, pelari juga boleh meningkatkan kelajuan larian. Ini akan membantu menambah jarak larian dan mengurangkan jumlah langkah antara halangan sekaligus membolehkan pelari berada di hadapan berbanding pelari lain. Mari kita lihat video contoh larian beritma. Sekian sahaja daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai PDPR pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum.